Jadi apa, saya mendapat satu kiriman saudara. Satu kiriman saya ini orang kata rahsia bagi saya. Kalau dah masuk dalam apa-apa dalam viral dalam internet ni, saya rasa ini bukan rahsia lagi, tentang bagaimana ada satu pertemuan antara pimpinan tertinggi Perikatan Nasional tentang pertama sekali isu siapakah calon ketua menteri kalau Perikatan Nasional menang. Jadi Tan Sri Muhyiddin mencadangkan Datuk Rafiq sebagai calon ketua menteri, tapi Tuan Guru Haji Adi dan Datuk Seri Azmin Ali nakkan Datuk Mas Emirati jadi ketua menterinya. Jadi nama begitu, nama Mas Emirati ditolak pengurusi Muhyiddin kerana dia kononnya adalah bekas UMNO, akan ada penentangan. Jadi Susah Agung bersama Ketua Penerangan Datuk Seri Azmin berjanji akan bantu dana dan gerakkan kerja pulihkan imej MAS. Itu usaha mereka lah. Jadi Susah Agung maklumkan, maklumat awal agensi menunjukkan Barisan Nasional mendahului. Mereka sedar. Sebab itu saya kata sekarang ni UMNO memang mendahului di Melaka saudara. Namun usaha harus dibuat agar Barisan Nasional tidak kuasai negeri Melaka. Ini sudah mereka lakukan. Kemudian Tan Sri Muhyiddin maklumkan bahawa sasarannya mereka mahukan minimum 4 kerusi. Saya kata, kalau kau masuk bertanding, nakkan sasaran cuma 4 kerusi, nak buat apa? Sebab itu saya katakan, rakyat Melaka jangan tertipu. Apa yang dia boleh buat kalau dengan hanya bermodalkan 4 kerusi? Melainkan untuk mengharu birukan suasana politik. Macam mana kata PAS nak jadi the kingmaker. Tak setuju ikut cakap kita tarik sokongan. Ini akan cuba mereka lakukan. Jadi kestabilan politik tidak terlaksana di Melaka usai pilihan raya nanti. Artinya kalaulah PN mereka cadang, saya rasa tak dapat pun. Terpulanglah. Tapi mereka berhasrat katanya nak dapat 4 kerusi. Kalau dengan 4 kerusi, mungkin mereka akan bersama dengan Pakatan Harapan dalam membentuk kerajaan. Jadi dengan 4 kerusi ini, mereka akan mengharu birukan pula Pakatan Harapan. Ataupun balik kepada UMNO dengan Barisan Nasional, tumbuh kerajaan. Mereka mulalah buat tarik-tali, kena ikut cakap dia gini, tidak, tarik sokongan. Sampai bila kestabilan politik boleh berlaku di Melaka? Sebab itu rakyat Melaka harus membuat keputusan yang tuntas. Yes or no. This time, kenapa tidak? Beri peluang kepada UMNO. Itu saja. Walaupun dan sekarang ini dapatan saya, terus terang saya cakap, bahawa saya menerima kiriman daripada kawan-kawan, laporan bahawa setakat hari ini UMNO Barisan Nasional mendahului kepimpinan untuk menang di 15 kawasan Dewan Undangan Negeri. Cukup untuk menubuhkan kerajaan. Tapi bagi saya, kalau 15 kursi adalah masih lagi rapuh. Sebab itu pekerja-pekerja, tenaga-tenaga, kaki-kaki kempen hendaklah berusaha sedaya mungkin supaya kursi-kursi dia menang ini kalau boleh biar 17. Kalau 17 itu satu kepimpinan yang dominan, yang tidak akan tergugat. Jadi selama 5 tahun, dasar-dasar untuk memimpin negeri Melaka itu dapat terlaksana. Ini saudara Nurul Kamarudin, cerita baru media nak tekan buta. Ini cerita orang marah. Saya juga terkejut sebab beliau latar belakangnya bekas Menteri Besar, bekas timbalan Presiden UMNO. Saya tidak mahu menafikan beliau pernah jadi timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri, dan pernah disokong oleh UMNO untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi ternyata kepimpinannya macam budak-budak. Apabila bercakap, dia marah sangat dengan Tan Sri Sari Samad. Bila dia kata bahawa jangan jadi bodoh, perkataan bodoh. Saya seorang pemimpin, kalau dia boleh mengeluarkan kamu bodoh, orang ni fikiran yang bodoh, saya tidak menghormati beliau. Ini pemikiran yang cukup cetek, yang menggambarkan dirinya. Masa dia daripada menteri dulu pun dia boleh berkata, orang nak kata saya bodoh pun katalah. Sebab kedegilan dia untuk tidak menyantuni hasrat nurani rakyat. Kerana waktu itu negara berada dalam keadaan kemelut kehidupan yang terlalu sukar. Rakyat hidup susah, terkurung, tak boleh bergerak kerana dengan lockdown yang separuh masak kena Datuk Najib. Maka rakyat dapat merasai. Tapi dia boleh jawab selamba je dekat kaca TV. Kalau orang nak kata saya bodoh, katalah. Tapi dia tak akan tolerate, dia tak akan ikut cakap. Dan hari ini dia kata, itu Syahril tu orang bodoh lah. Dia tak tahu bahawa saya ini presiden parti. So what? Kalau you benar-benar ada kuasa nak tarik sokongan di Johor, teruskan. Sedangkan di Johor, tuanku pun dah bagi titah
Tuanku Johor kata jangan sekali-kali buat sesuatu kemungkaran, jangan dilakukan onar dalam politik di Johor. Saya masih ingat lagi waktu merasmikan Dewan Undangan Negeri 2 bulan lalu, tuanku dah bertitah. Tuanku kata jangan buat sesuatu. Kalau buat itu kuasa sultan negeri dia boleh bubarkan Parlimen Dewan Negeri, tak ada masalah. Dan kalau bubar, saya cakap terus terang lah, kerana onar yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin, saya rasa rakyat Melaka, rakyat Johor akan menghukum beliau. Sebab itu saya rasa saya bersetuju dengan pandangan Saudara Nur Hairi, iaitu Ketua Pergerakan Pemuda UMNO di Kelantan. Ni cara UMNO, kalau boleh kita tak nak maki-maki hamun orang lah. Kata Pemuda Kelantan, beliau menyifatkan tindakan Presiden Parti Peribadi Bersatu itu Tan Sri Muhyiddin itu, yang mencabar veteran UMNO Tan Sri Syarif sebagai ugutan yang tidak baik. Tak perlu ugut-ugut. Rasa betul-betul nak marah sangat, tariklah. Kita pun tak ada masalah. Tapi kata Saudara Hari, tak baiklah nak ugut-ugut. Jadi sebagai seorang bekas Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin tidak perlu bertindak sedemikian walaupun dalam keadaan yang beremosi. Tak eloklah nak cabar. Kenyataan saya tekan butang sekarang kerana Johor jatuh dan didakwa dikeluarkan beliau adalah amat memalukan. Saya tak tahulah bagaimana penyokong-penyokong tega kepada Parti Pribumi ini, apakah mereka tidak malu mempunyai presiden yang sebegitu. Saya kalau Datuk Zaid Hamidi buat kenyataan begitu, mestilah kita songsong. Tapi saya melihat keadaan sekarang, apa yang dinyatakan oleh beliau itu tak begitu inilah. Saudara, sebab itu saya kata elok kita cerita tentang gondang sayang Melaka. Di Melaka sekarang ni saya agak terperanjat. Dan memang semua parti-parti politik sudah merasa marah. Ini satu hal lagi. Dan tentulah tumpuan ini kepada Khairi Jamaluddin. Beliau sebagai Menteri Kesihatan. Saya tak tahu apakah ini arahan daripada Khairi Jamaluddin atau apakah ini arahan daripada Tan Sri Muhyiddin, sebab dia adalah sebagai pengurusi Pelan Pemulihan Negara. Saudara, apakah ini arahan daripada Perdana Menteri? Saya tak tahu. Sebab kalau nak berkempen pun tak boleh, pakai baju pun tak boleh. Di mana ada logikanya? Dulu dia mengatakan bahawa kita akan melihat dari segi data dan sains. Jadi buktikan pada kita data dan sains bahawa kalau kamu pakai baju berlambangkan parti politik, maka jangkitan COVID-19 ini boleh berlaku. Ini bagi saya satu benda yang dangkal. Satu pemikiran yang tidak bijak daripada seorang pemimpin yang membuat peraturan. Kita dalam keadaan pilihan raya seperti macam pilihan raya umum. Sepatutnya ada kelonggaran. Betul, sekarang ni banyak pusat-pusat operasi yang dibuka oleh Parti Perikatan Nasional diarahkan tutup kerana ada jangkitan lah katanya, disyaki ada jangkitan. Itu masalah mereka. Tetapi bagi saya, kenapa mesti kalau orang tu pergi berkempen pakai baju mesti ditahan, mesti tidak diizinkan? Kenapa? Sehingga kan calon tak boleh pakai baju parti dia waktu begini. Saudara, jadi dan kalau kita tengok, jadi Suruhanjaya Pilihan Raya pun satu hal juga. Boleh pula gambar Tan Sri Muhyiddin dengan poster terpampang besar. Abah kasih dan sayang warga Melaka. Benda ni, bila masanya COVID-19 ni suka melekat pada baju ahli politik yang berlambangkan, sama ada daripada UMNO ke, PKR ke, Keadilan ke, DAP ke, PPN ke, PAS ke. Sejak bila? Saya hairan bila SOP ini diwujudkan. Saya cakap terus terang, saya minta maaf lah kali ini. Yang ini kalau itu arahan daripada Khairi Jamaluddin, adalah satu menteri yang cukup dangkal, yang tidak berpijak di bumi nyata bahawa kita menghadapi musim pilihan raya. Kalau ini datang daripada Datuk bekas Menteri Kesihatan yang jadi Menteri Sains dan Teknologi, juga saya katakan ini dangkal. Kalau ini datang daripada KKM, maka ini juga satu keputusan yang dangkal. Kalau ini juga datang daripada keputusan daripada Suruhanjaya pilihan raya, juga satu tindakan yang dangkal. Musim kita rakyat pemimpin politik untuk mencari pengaruh. Berilah mereka cari pengaruh. Kenapa ditahan? Ni seolah jentera parti tak boleh bergerak. Jam, saudara. Jentera parti tak boleh bergerak. Jadi suasana pilihan raya tidak terasa. Faham mereka mahu ataupun mahu mengekang supaya penularan COVID-19 ini tidak terjadi. Tetapi bagaimanapun, kalau semua orang ikut SOP, tak ada masalah. Kenapa kita takut pada bayang-bayang?
Saya tengok ni Yusmadi dari PKR. Ini akibatnya saudara Yusmadi daripada Parti Keadilan, dia minta dikaji semula MOU Pakatan Harapan dengan Datuk Ismail Sabri. Akhirnya Perdana Menteri yang menerima masalah. Apabila kalau Parti Keadilan, Parti DAP dan Parti Amanah tarik sokongan dan membatalkan dia punya MOU. Sebab rakyat sekarang marah. SOP pilihan raya di Melaka disifatkan sebagai cukup merapu. Merapulah saya kata. Tak ada kena-mengena lah antara lambang parti dengan COVID-19. Memang cukup tak masuk akal. Dan saya melihat sekarang ni, dalam keadaan begini, tiba-tiba bila Tan Sri Muhyiddin kata nak tarik sokongan, saya dah bagi tahu berkali-kali dulu lagi. Sewaktu langkah Sheraton, UMNO memilih sebenarnya untuk diadakan pilihan raya. Saya mungkin terlupa. Ni macam-macam yang ada ni, tiba-tiba nak marah dalam pasal apa hal. Memang UMNO nakkan pilihan raya umum. Kita nakkan pilihan raya umum. Sebab itu bila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, kita bagi jeda waktunya. Presiden UMNO dah bagi tahu pada Tan Sri Muhyiddin, hendaklah diadakan pilihan raya umum selewat-lewatnya bulan Ogos. Kalau tak berlaku begitu, kami akan tarik sokongan. Itu jelas. Dan sekarang ni sudah bulan November. Kalau dia nak tarik sokongan, tariklah. Apa ada masalah pada kita? Ini gambaran sebenarnya. Jadi saya nak beritahu kedudukan setakat ini, laporan daripada Melaka yang saya perolehi, bahawa kedudukan di Melaka, Dondang Sayang di Melaka, insya-Allah UMNO Barisan Nasional boleh membentuk kerajaan. Boleh membentuk kerajaan, saudara. Kerana terkini dari Melaka, DAP memanglah dia akan kekal selesa dengan saya tak tahu macam mana dia DAP kekal selesa dengan 5+2, iaitu 7 kerusi Dewan Undangan Negeri Melaka. Ataupun paling tidak dia kata DAP akan beroleh kejayaan di 5 kerusi. Itu memang betul. Cuma 5, bukan 7, bukan 8. Malahan kita tak tahu sedang berantakan berlaku di sana. Jadi sebab itu mereka ragu dengan kenyataan Tok Mat yang tidak menolak kemungkinan untuk membina kerajaan negeri Melaka, yang saya katakan semalam, dengan parti-parti daripada Perikatan Nasional. Saya kata tak ada keperluan. Kalau nak bersama dengan Pakatan Harapan, tak ada masalah. Sebab mereka akan mendapat jumlah yang agak besar. Sebab UMNO akan dapat 17 dan Pakatan Harapan akan ada 11. Jadi 28 kerusi. Kalaulah dua parti ini bercantum, tak ada siapa pun boleh gugat dah. Tak ada siapa nak jadi kingmaker pun. Sebab kalau bercantum 17 kursi yang UMNO miliki, Perikatan Pakatan Harapan, PKR, Amanah dan DAP ada 11, cantum habislah majoriti, tak ada pembangkang pun. Tetapi Parti Keadilan ataupun Parti Amanah ataupun DAP tidak boleh menjadi huru-hara. Kerana kalau mereka keluar pun tak ada masalah. UMNO still majority dengan 17 kursi. Sebab itu saya berharap agar supaya tenaga para pengempen, mereka yang bergerak mencari undi ni pertingkatkan. Jangan duduk selesa. Saya bercakap begini, kadang-kadang saya kata boleh ke saya katakan, kalau saya kata nanti UMNO ni dia dah relax pula. Tapi saya yakin jentera UMNO sedang bergerak sekarang. Dapatan saya bahawa katanya DAP selesa di Macap Jaya, di Air Keruh, di Kesidang, Bandar Hilir dan Kota Laksmana. Tapi agak sukar di Dun Duyung, walaupun dulu mereka telah menguasainya. Sebab ada pertarungan sengit, ada 6 penjuru. Begitu juga di Dun Bemban, juga ada pertarungan sengit melibatkan 5 penjuru. Jadi bagaimanapun ramalan awal, ini ramalan awal saudara ya. Kajian di negeri Melaka menunjukkan Barisan Nasional selesa di 10 kursi. Manakala Perikatan Nasional tak ada. Minta maaf lah, saya jangan marah pada saya. Bukan saya one side. Tetapi Pakatan Harapan selesa pada kedudukan 5 kursi. Jadi kita 10, DAP 5, Pakatan Harapan 5, 20. 8 lagi, let's fight for the race. Kerana selesanya Amanah pula tu di 2 kursi. Jadi kalau Amanah 2, UMNO 10, DAP 5, PKR 5 dan whoever caught. Jadi UMNO akan dapat 7. InsyaAllah kita akan menjadi majority. Berusahalah ke arah itu. Bagi saya insyaAllah kalau ada rezeki, tak ada halangan, insyaAllah besok
saya akan bertandang ke Melaka untuk saya memberi laporan keadaan sebenarnya. Saya berhasrat untuk berjumpa dengan beberapa orang calon-calon yang bertanding di Melaka. Nak tengok, saya tidak suka berjumpa dengan sebenarnya, berjumpa dengan calon. Cuma yang saya nak jumpa dengan Cikgu Ali. Datuk Ali ni sebab saya tengok kenyataan-kenyataannya lembut orangnya. Tidaklah begitu bersifat macam Tasimuddin. I press the button. Bahawa akan berlaku pilihan. Ini bagi saya ugut, tak payahlah. Rakyat dah muak dengan politik ugut. Jadi bagi saya, mereka yang berada dengan Perikatan Nasional, sebaik mungkin forget about it lah. Jangan sesiakan undi anda, sebab dapatan saya, laporan yang saya terima, ini bukan laporan daripada orang UMNO, saudara. Teman-teman saya daripada kalangan warga jurnalis, teman-teman saya pemerhati politik, pakar-pakar yang selama ini mereka turun ke gelanggang membuat survey kedudukan sekarang ini. Jadi kenapa perlu dibuang duit undi tak berpasal? Kukuhkan supaya UMNO Barisan Nasional ini mantap, supaya dapat mentadbir dengan baik. Dan kita, kalau mereka jadi pembangkang, kalau Pakatan Harapan dengan 11 kursi, maka mereka akan jadi pembangkang yang mantap juga. Jadi UMNO Barisan Nasional tak boleh buat sembarangan, dan pentadbiran kebaikannya terserah untuk rakyat. Dah saya katakan, UMNO perjuangannya dari rakyat untuk rakyat. Kita sambung lagi malam besok seusai saya balik daripada Melaka. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.